Afiat Lifestyle dibawakan kepada anda oleh Olive House. Sama-sama kita amalkan gaya hidup afiat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menyaksikan rancangan Afiat Lifestyle yang dibawakan khas oleh Olive House. Afiat bermaksud sihat sejahtera. Dan minggu ini anda bersama saya sekali lagi, Azizah Arifin, untuk kita sama-sama mendalami ilmu-ilmu ataupun topik-topik tentang penjagaan kesihatan dan mendapatkan tips pemakanan sihat. Dan jangan lupa untuk menyertai kuis Afiat. Caranya mudah saja, hanya perlu bersama kami hingga ke penghujung rancangan untuk mendapatkan 2 kata kunci. Baiklah, minggu ini kita ada satu lagi topik yang istimewa untuk dibicarakan, iaitu tentang gula. Adakah ia satu keperluan atau ketagihan? Dan seperti biasa, sebelum kita mengupas topik ini, kita berkenalan terlebih dahulu dengan 2 tetamu istimewa kita minggu ini. Baiklah, kita terus saja nak memperkenalkan dan mengalu-ngalukan kedatangan kedua-dua tetamu istimewa ke studio pada hari ini. Saya ingin memperkenalkan sebelah kiri saya Dr. Saiful Zaman Yusof, seorang doktor perubatan ya doktor. Okey, dan juga pakar gula saya difahamkan. Okey, ada kena-mengena dengan topik kita hari ini ya. Dan di hujung sebelah sana saya tak kenal dengan Diana Amir, seorang pengacara, tapi hari ini saya lah yang akan menemu bual Diana ya. Seorang artis yang kata orang tak perlu diperkenal lagi, dah memang popular lah kata orang ya. Baik, jadi topik kita hari ini sebagaimana yang saya war-warkan di awal tadi adalah tentang gula. Satu keperluan atau ketagihan topik dia. Okey. Dan mungkin nak tanya dululah terlebih dahulu kepada doktor. Kalau kita sebut gula ni kita terbayang gula perang lah, gula Melaka lah, gula pasir lah. Tapi apa sebenarnya definisi? Gula ni yang kita fahami secara amnya ialah sesuatu benda yang manis. Ya, bila benda manis semua kita panggil gula. Tapi hakikat dari segi saintifik secara perubatannya, gula ni terbagi kepada banyak jenis. Dan gula yang biasa kita ambil ialah yang kita panggil sukrose, iaitu gula table lah, gula pasir ya. Gula pasir ini sebenarnya adalah simple sugar, di mana dia yang kita panggil sukrose yang terdiri daripada 2 molekul, struktur molekul yang kita panggil glukos dan fruktos. Bila dicampur dipanggil sukrose, dan itu yang dimaksudkan kebanyakannya gula pasir. Tetapi kalau kita cerita gula lain seperti gula gula pokok kelapa, gula kabung dan sebagainya, itu gula juga dan mempunyai fruktos dan glukos juga, tetapi dia mempunyai bahan-bahan lain selain pada 2 itu. Diana dah menjeling tadi kan cerita tentang gula ni. Memang saya rasa memang semua orang daripada kita memanglah sukakan makanan yang manis, gula dan sebagainya. Mungkin Diana nak kongsi sedikitlah pengalaman Diana tentang makanan manis ni. Suka tak? Sebenarnya topik ni sangat dekat dengan diri Diana tau. Sebab Diana tak tahu kenapa sejak 2 menjak ni, contohnya macam aiskrim, Diana dah jadi macam adiktif dengan aiskrim. Tak tahu kenapa. Masa Diana first pregnancy, Diana macam tak ada macam ni. Dan Diana sebenarnya tak suka coklat. Tapi masa Diana pregnant anak yang kedua baru-baru ni, Diana rasa macam Diana suka makan brownie satu kotak tu, kadang-kadang boleh habis dalam masa beberapa hari sahaja. And then Diana nak kena ada coklat, Diana boleh habiskan satu macam bar coklat boleh habis kat seorang-seorang. So tapi a few months after Diana lahirkan anak tu, Diana dah normal balik. Cuma sekarang ni kadang-kadang tu ada rasa macam nak makan aiskrim. Okey. Tapi kalau kita lihat tadi, kalau macam Diana mengalami ketagihan semasa hamil, adakah itu normal disebabkan oleh kehamilan ataupun gula itu sendiri yang menyebabkan kita ketagihan, doktor? Dari pengetahuan saya, gula itu sendiri mempunyai kadar ketagihan yang sangat-sangat tinggi. Kajian terakhir menunjukkan dia mempunyai kadar ketagihan lebih daripada 6 kali berbanding dengan kokain.
Ya, walau macam mana pun benda-benda lain seperti barang-barang berkanji juga tidak begitu digalakkan. Seperti contoh kita kata nasi, mie, roti dan sebagainya. Tetapi tidaklah sebahaya gula. Kerana gula ni perlu ingat seperti saya sebutkan tadi, dia mengandungi kadar fruktos yang tinggi. Glukos dan fruktos digabung dipanggil sukros. Dan sukros itulah yang gula pasir yang kita ambil setiap hari. Dan perlu diingat, gula pasir ini dia ambil dari tebu, ya. Dan peringkat awal bila kita ambil, color gula ni agak kotor. Untuk membersihkan dia memerlukan beberapa proses. Dan proses-proses ini juga memasukkan bahan-bahan kimia yang saya pun tak tahu apa. Tapi juga memberi kesan terhadap seseorang itu jika benda-benda itu masih ada. Kalau dari segi nilai nutrisinya, doktor, sebenarnya gula ni tak ada nilai nutrisi? Ada nilai nutrisi kerana dia ada glukos. Tenaga. Glukos itu memberi tenaga, tetapi sebenarnya kita tak perlu glukos untuk tenaga. Tak perlu pun. Sebab kita dah dapatkan daripada semua-semua karbohidrat yang lain, nasi dan sebagainya. Kan? Ya, itu satu. Sebenarnya glukos ni boleh membuat tenaga, tapi yang lebih penting, yang lebih baik untuk tenaga ialah lemak. Baiklah, saya nak tanya juga, ini mungkin kalau istilahnya mungkin agak saintifik sikitlah, tapi doktor perlu jelaskan juga perbezaan antara monosakarida, duisakarida dengan polisakarida. Apa kaitan dengan gula ni, doktor? Sakarida ni kita panggil, bahasanya ialah bermaksud gula. Bila kita kata monosakarida, maknanya molekul sugar itu satu. Contohnya glukos. Glukos ini monosakarida. Ataupun fruktos, ini monosakarida. Kalau duisakarida macam sukros yang sebut tadi, sebab dia ada glukos dengan fruktos digabung jadi dua. Ini kita panggil disakarida. Polisakarida adalah lebih pada dua. 3 ke 10 ke 1000 ke sejuta ke, itu polisakarida. Biasanya macam nasi. Nasi ini adalah polisakarida. Nasi dah termasuk dalam golongan polisakarida. Kerana dia mengandungi molekul glukos. Berapa sebenarnya jumlah gula yang boleh kita ambil, doktor, dalam sehari? Kalau ikut WHO, lebih kurang 35 gram satu hari. 35 gram tu mana, doktor? Berapa sudu tu? 2 sudu? Satu besar lah. Satu sudu besar je ya, Diana? Lebih kurang lah. Saya pun tak boleh nak agak. Tapi lebih kurang, kalau kita minum kopi atau teh, mungkin 2 cawan atau 3 cawan satu hari lah. Untuk 2 sudu teh, mungkin 6 sudu lah. 6 sudu teh. Ya? Itu yang paling... Itu yang direkomend oleh WHO. Tapi kalau saya tak recommend. Alasannya simple. Kerana kalau kita recommend, katalah kita recommend, jangan ambil lebih pada 10 gram sahaja. Contohnya, ya. Siapa yang boleh janji dengan saya yang dia ambil kurang daripada 10 gram? Kan, takkan kita siapkan orang nak sukat kan? Makanya kita tak boleh nak agak. Lebih baik kita berhenti terus. Kerana kita tak perlu. Saya boleh katakan hampir 100% makanan yang dijual di luar sana mengandungi gula. Jadi macam mana kita nak sembuh daripada kecil manis sedangkan ataupun lari daripada kecil manis sedangkan kita terdedah kepada gula setiap hari. Dan juga kadang-kadang makanan-makanan proses pun tinggi kadar gulanya, trans fat dan gula. Ya, bahan-bahan proses ini harus diletak gula. Kalau tak letak gula, orang tak beli. Sebab tak sedap. Tak sedap. Dan air karbonat tu. Ya, dan tidak ketagih. Jadi sebagai orang yang menjual makanan, ya, apa yang mereka mahu ialah mereka mau jual makanan mereka. Dan mereka mahu memastikan orang yang membeli itu akan terus membeli. Sebab yang mereka lakukan. Macam Diana lah, dia asyik beli je. Minuman jus ada di pasaran tu kan. Okey, sebenarnya banyak lagi yang kita nak bincangkan bersama dengan doktor. Selepas ini kita nak teruskan dengan perbincangan kita. Tapi jangan ke mana-mana, kita berhenti rehat seketika. Terima kasih kerana anda masih lagi setia bersama kami dalam Afiat Lifestyle dan saya masih lagi bersama dengan Dr. Saiful Zaman untuk membicarakan tentang topik gula, adakah ia satu keperluan ataupun ketagihan. Baiklah doktor, kita nak ke segmen seterusnya, ada segmen Tanya Doktor. Kita saksikan BT ini terlebih dahulu. Assalamualaikum, saya nak tanya doktor, adakah golongan tua sahaja yang mendapatkan kencing manis? Kita dah saksikan BT itu sebentar tadi doktor. Soalannya adalah adakah golongan tua saja yang berisiko untuk terkena kencing manis? Sebelum saya menjawab itu, saya harus sebutkan dulu kencing manis secara keseluruhannya. Kencing manis di dunia ini ada 3 jenis yang utamalah. Saya tolak kencing manis sebab orang hamil dan sebagainya. Yang pertama ialah kita panggil insulin dependent diabetes mellitus. Itu disebabkan oleh kehilangan insulin kerana pankreasnya tu dirosakkan oleh sistem imun, ya. Yang kedua ialah
non-insulin dependent diabetes mellitus. Ini yang banyak ada di negara kita, yang disebabkan oleh insulin yang banyak dan dia tidak boleh membuka pintu supaya glukos tu masuk dalam sel. Maknanya reseptornya rosak, ya, yang kita panggil insulin resistant. Dan rosak disebabkan apa, doktor? Rosak tu banyak punca dia, tapi salah satunya yang kita boleh katakan ialah inflamasi, keradangan. Dan yang ketiga saya perlu sebut juga, sebab ini baru, ialah yang kita panggil type 3. Type 3 ini adalah di mana bila pankreas mengeluarkan banyak insulin, tetapi insulin itu tidak boleh bekerja. Akhirnya pankreas itu berhenti buat insulin. Dalam masa yang sama dia juga ada insulin resistant, tetapi dalam masa yang sama juga insulin itu tidak boleh dikeluarkan. Tak boleh dikeluarkan langsung. Jadi ini yang kita panggil type 3. Ini yang barulah, masih ramai orang tidak mengetahui. Dan menjawab kepada persoalan tentang segmen tanya doktor tadi, tak semestinya orang golongan tua tetapi juga boleh menipu golongan muda juga. Ya, tetapi kalau kita kata type non-insulin diabetes mellitus, biasanya mereka yang berusia 40 ke atas, 30 ke atas boleh dapat. Boleh dapat sebab mereka dah develop cara hidup ataupun cara pemakanan yang tidak sihat dan gula dah terlalu banyak dalam darah mereka, ya. Ya, betul. Sebab mereka terdedah kepada makanan-makanan yang bahaya. Maknanya mereka yang masih berusia belasan tahun, peluang untuk mendapat type 2 adalah almost zero. Type 1 ya, sebab type 1 masalahnya auto-antibody. Tapi type 2 biasanya mereka memerlukan sedikit masa untuk membentuk resistant tersebut. Okey, doktor dah banyak menyebutkan tentang insulin, resistant dan sebagainya. Mungkin nak ceritakan sedikit tentang peranan insulin ini dalam tubuh badan kita. Insulin adalah sejenis enzim yang dikeluarkan, saya boleh katakan insulin sebagai hormon lah. Hormon insulin ini dikeluarkan oleh pankreas. Pankreas ini akan dirangsang oleh gula. Bila kita makan makanan itu dipecahkan kepada glukos. Glukos ini akan pergi ke pankreas dan merangsang pankreas. Beta sel yang terdapat dalam pankreas itu akan merembeskan insulin. Insulin ini akan masuk ke dalam darah dan dia pergi ke sel dan akan melekat di reseptor pada sel itu untuk membuka ruang supaya gula itu boleh masuk dalam sel tersebut. Okey, baik doktor. Dan apa sebenarnya komplikasi lain yang boleh menimpa sekiranya mereka mengidap diabetes, doktor? Sebenarnya orang meninggal bukan kerana diabetes. Orang meninggal kerana komplikasi diabetes. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki, semuanya boleh berlaku kepada orang diabetes. Mereka boleh buta, mereka boleh tidak berbau, mereka tidak boleh tidak merasa. Tetapi apa yang sebenarnya berlaku pada kencing manis ini adalah dia mengganggu kita punya saraf kita. Dia akan merosakkan saraf kita. Saraf ni macam wire lah kita kata yang keluar daripada otak, ya. Dan juga dia boleh mengganggu salur darah kita. Salur darah yang baik dia boleh menyebabkan keradangan dan boleh menyebabkan pembekakan. So aliran darah ke dalam melalui salur darah itu akan terganggu. So ini basically dua benda yang khusus yang boleh dilakukan oleh peningkatan gula dalam darah. Dan akhirnya mata jadi kita kalau boleh macam buta. sel kita rosak dan sebagainya, itu yang menyebabkan kita bila terjadi luka dan sebagainya, mungkin itu yang sebab kita tak dapat nak rasa kesakitan dan sebagainya. Tak dapat nak rasa sebab saraf kita sudah diganggu. Saraf yang rosak. Luka tak sembuh disebabkan oleh salur darah kita mengecil salurannya, darah tak mengalir. Bila darah tak mengalir, otot-otot kita ataupun kulit kita akan rosak dan mati. So bila dia mati, dia susah nak sembuh balik kerana tidak ada aliran darah di sana. Kalau kita boleh balikkan aliran darah di sana, dia boleh sembuh kembali sebenarnya. Dan buta pula doktor sampai menyebabkan buta. buta. Sama juga sebab salur darah yang pergi ke mata kita boleh disumbat oleh boleh disumbat oleh saluran yang membengkak, menutup saluran tersebut. Dia juga boleh mengakibatkan masalah seperti katarak. Katarak yang berlaku pada lensa mata kita juga boleh diakibatkan oleh peningkatan gula yang tinggi di dalam darah kita. Baiklah, satu lagi soalan saya nak tanya kepada doktor. Adakah mereka yang mengidap diabetes ni, bolehkah mereka mengamalkan pemanis tiruan untuk menggantikan gula? Kalau kita kata pemanis tiruan adalah pemanis yang dicipta di dalam kilang lah. Itu saya sangat tidak menganjurkan kerana dia akan memberi komplikasi lain. Pada saya, kalau kita boleh berhenti gula, kita boleh turunkan. InsyaAllah boleh sembuh, doktor? Kalau berhenti gula? Ini yang saya panggil reversing diabetes. Kita boleh reverse diabetes. Maksudnya walaupun mereka dah mengalami komplikasi lain seperti luka dan sebagainya. Walaupun masih boleh lagi dengan cara meninggalkan gula. Yes. Saya boleh kata begini, kalau orang yang tidak ada kencing manis, mereka berhenti gula, badan mereka akan kurus. Sebab banyak yang gemuk tu kerana mereka mengambil gula. Dah terlebih gula lah. Terlebih gula. Tapi belum kencing manis, ya. Tapi bila mereka berhenti, mereka balik kepada asal. Kalau mereka kencing manis, gula mereka akan turun dan
penurunan glukos dalam darah yang baik boleh mengurangkan keradangan. Apalagi kalau kita ganti dengan bahan-bahan seperti cinnamon, seperti olive oil, dan ini akan menolong menghilangkan inflamasi yang terdapat dalam. Jadi faktor pemakanan sangat penting, doktor. Ya. Itu tadi yang sebab kita bincangkan bersama dengan Dr. Saiful Zaman tentang gula, sama ada keperluan ataupun ketagihan dan kaitannya dengan pemakanan yang sihat. Dan selepas ini jangan ke mana-mana, kita akan ke segmen seterusnya di mana doktor akan memberikan tips-tips pemakanan, di mana kita akan kembali juga bersama dengan artis kita Diana Amir selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Saya sudah pun berhenti mengambil gula putih. Mudahnya afiat. Baiklah, itu tadi perkongsian mudahnya afiat tentang bagaimana sahabat kita dah berhenti mengambil gula sama sekali. Baiklah, kita dah pun di segmen yang ketiga, segmen yang terakhir di mana kita akan berkongsi tips pemakanan sihat. Dan Diana sekali lagi dah pun bersama dengan kita. Dan doktor juga masih lagi bersama kita. Jadi kita nak minta doktor komen sikitlah. Adakah pengambilan gula ni sebenarnya harus diberhentikan sama sekali, doktor? Sebenarnya sebaiknya berhenti. Sebaiknya. Tapi saya pasti hidup di dunia yang kita ada sekarang ni, kita boleh kata hampir impossible untuk tidak makan gula. Tetapi as long as kita sedar bahawa gula itu bahaya, jangan ambil gula. Kalau kita nampak gula, jangan ambil. Tetapi kalau yang sudah termasuk dan kita tak sedar, tak apa. Maksudnya kalau gula yang ada dalam makanan tu, kira bolehlah tu. Kalau kalau boleh jangan. Tapi kalau tak boleh, apa boleh buatlah. Kalau kita dah makan kan, lepas tu macam mana cara nak hilangkan dia? Tak ada cara. Exercise sebenarnya dia boleh hilangkan, tetapi itu tidak memberi kesan sangat. Baik, doktor, kalau kita nak sebut tentang penyakit diabetes kan, apa lagi makanan-makanan yang mereka perlu elakkan selain daripada gula ni, doktor? Untuk diabetes sebenarnya gula je. Gula je? Gula je sebenarnya. Yang paling penting lah yang gula. Of course, benda-benda lain seperti bahan-bahan berprotein, bahan-bahan yang mempunyai serat yang tinggi, lemak dan sebagainya, itu boleh makan tanpa ada had sebenarnya. Well, ada setengah pemahaman bahawa orang yang kecil manis tak boleh begitu makan banyak protein kerana mereka takut buah pinggang mereka rosak dan tidak. Bagi mereka yang mempunyai masalah kerosakan buah pinggang, ya, itu saya setuju. Tetapi bagi mereka yang belum ada masalah buah pinggang, mereka boleh makan dengan tidak ada halangan. Tetapi karbohidrat harus diturunkan sebanyak karbohidrat harus turun, ya, Diana. Tapi madu boleh sama tak madu masalah. Tak ada masalah sebab madu itu walaupun dia manis, tetapi dia mengandungi bahan-bahan lain yang lebih banyak. Dan dia bersifat antioksidan dan mempunyai bahan-bahan yang sangat penting diperlukan pada diri kita. Jadi kalau teringin nak rasa manis dan sebagainya, boleh ambil madu saja. Dan madu tak menyebabkan ketagihan, doktor, ya? Tidak sama sekali. Okey. Baiklah, Diana, mungkin nak kongsikan juga tentang amalan pemakanan Diana. Kalau kita tengok Diana, alhamdulillah sihat, tak ada penyakit dan sebagainya. Mungkin nak kongsikan juga amalan pemakanan sihat Diana. Sebab macam Diana cakap tadi kan, Diana suka makan, kadang-kadang suka craving ice cream lah apa-apa tu. So, tapi alhamdulillah lah Diana masih lagi mengamalkan macam minum air, minyak zaitun. Air lah kan minum. Tapi Diana sebenarnya tak suka sangat rasa macam minum minyak kan. So Diana akan macam balas balik dengan letak madu ke ataupun kena ada something yang manis juga, doktor. So macam boleh hilangkan dia punya rasa minyak tu kan. And then minum banyak air kosong. And then Diana pun menyusu anak. So I think that's one of saya punya lifestyle yang sihat jugalah. Okey. Dan di atas meja ni ada banyaklah makanan-makanan yang tinggi antioksidan, anti keradangan dan sebagainya. Kita nak memohon dan betul nak meminta Diana untuk mencubanya. Daripada tadi nampak dia jeling je kan. Boleh juga cuba. Okay, kita ada air kat sini. Lepas tu kita nak minta Diana untuk mencuba ni jus delima ni, ya. Sebab jus delima ni pun sangat bagus sebenarnya untuk dia. Jus delima ni Diana selalu minum waktu tengah pregnant. Sebab nak ada rasa mual-mual tu boleh bantu menghilangkan rasa mual tu. Pregnant betul ke, doktor? Boleh, tak ada masalah. Betul kan? Tapi saya nak suruh juga, saya nak minta juga Diana untuk rasa kita punya Olivita T Plus ni, sebab dia adalah minyak zaitun yang 30 kali ganda tinggi dia punya antioksidan berbanding minyak zaitun yang biasa. Tapi rasa dia kena bersedialah sikit. Jadi kita tuang ini dulu. Okey, rasa sikit. Sebab untuk pesakit-pesakit gout memang sebagaimana doktor jelaskan seperti tadi, memang bagus untuk kita ambil pengambilan minyak zaitun, ya, doktor. Minyak zaitun, cuketin dan juga jus lima. Jadi boleh rasa sedikit. Minyak zaitun ni memanglah kata orang macam susah, setengah orang susah sikit nak makan minyak ni kan. Sebab dah dalam pemikiran tu takkanlah boleh makan minyak kan. Tapi sebenarnya tak ada masalah kalau kita amalkan dalam kehidupan seharian. Dia macam ada rasa payau sikit lah. Tapi lepas tu balas dengan air delima. Jus delima.
Sedap ya? Memang pure ni. Sedap tak? Sedap. Okey. Dia selalunya dia nak makan minum dia macam ada manis-manis sikit. Tapi ini dia kelat sikit. Kenapa? Kelat sebab kita proses sekali Dia dengan tak ada fructose lah. bahagian dalam dia. This one is better lah maksudnya. Much better, yes. Tak ada fructose Jadi memang insyaAllah organik semula jadi boleh diamalkan doktor oleh mereka yang mengidap diabetes. Dan doktor juga ada menyebut tentang pengamalan kayu manis yang sangat baik untuk pesakit diabetes doktor. Nak komen sikit? Kayu manis ini adalah salah satu bahan yang saya selalu bagi kepada pesakit saya yang ada kencing manis. Kerana banyak kajian-kajian di negara barat yang menunjukkan bahawa kayu manis ini boleh menurunkan paras gula dengan meningkatkan tahap insulin untuk membantu memasukkan gula itu ke dalam sel. So untuk kencing manis, cinnamon adalah salah satu daripada rawatan yang saya gunakan. Yang baik ya. Dan kalau mungkin mereka nak ada rasa manis sikit, boleh tambah dengan madu Boleh diamalkan boleh. kayu manis, campuran minuman kayu manis dan juga madu. Dan rasanya mungkin sangat sedap. Dalam ni kita dah campurkan kayu manis dan juga air. Jadi kita masukkan dalam ni. Okey, dan kita masukkan madu pakai sudu plastik satu sudu lebih kurang. Wow. Sedap. Sedapnya itulah. Dan minuman ni sebenarnya boleh diamalkan setiap hari sebenarnya. Sangat bagus sebab dia bersifat anti keradangan, tinggi antioksida dan sebagainya. Ini sayang. Boleh sayang sangat nak buang. Bagaimana rasa tu? Boleh share sikit dengan penonton? Memang pekat, sedap. Memang rasa madu dia memang pure lah. Bismillah. Sedap? Sedap. Sedap. Sedap kan? Tak rasa saya air ubat kau. Ini setiap hari boleh diamalkan. Untuk mereka yang tak mengidap kencing manis pun sangat-sangat bagus sebab dia sangat tinggi kandungan antioksidan dia. Maaf doktor, saya minum. Minum je. Tak apa, enjoy. Tak ada masalah. Sedap Nice, sedap. Boleh amalkan selalulah. Lepas ni bolehlah amalkan makanan-makanan yang kata tinggi antioksida, anti keradangan, antibakterial ni dalam kehidupan seharian kita sebab kita perlu mengawal ataupun mengamalkan pemakanan sihat kita untuk mengelakkan diri daripada pelbagai jenis penyakit lah doktor kan. Okey. Baiklah, mungkin di hujung rancangan ini mungkin doktor ada rumusan yang nak diberikan kepada topik kita pada hari ini iaitu tentang gula sama ada ketagihan ataupun keperluan. Sebenarnya gula ini bukan makanan manusia. Itu yang saya boleh katakan kerana gula ini adalah salah satu bahan yang bila saya cakap gula saya bermaksudkan gula yang di dalam yang atas meja itulah gula putih tidak bermaksud gula lain. Dan gula ini adalah yang kita panggil sukrus dan kandungan di dalamnya bagi mereka yang tidak kencing manis pun sebenarnya ia boleh memberi mudarat kerana kandungan fruktosnya yang tinggi. Jadi kalau boleh hindari gula. Saya tahu mereka yang sudah minum gula daripada kecil sampai sekarang sangat sukar untuk berhenti kerana ketagihan. Tetapi kalau boleh bagi 6 minggu untuk berhenti menahan diri tidak mengambil gula selama 6 minggu, insya-Allah minggu ke-7 kita mungkin tidak minum lagi gula kerana kita dah rasa lain. So itu yang saya sangat-sangat harapkan kepada semua yang ingin merasa sihat. Dan orang yang berat badannya lebih dengan berhenti gula dia boleh turunkan berat badan. Otomatik ya doktor. Otomatik, tak perlulah makan ubat apa-apa. Tak perlu makan payahlah ubat. nak diet tak makan nasi lah Tak apalah payah. semua kan tak payah Dan saya rasa gula bila je. saya makan banyak gula, saya akan rasa lagi macam cepat penat. Ya, itu efek lain. Sebenarnya gula ni bukan satu efek saja. Sebenarnya banyak sangat efek dia. Nak lagi cergas kurangkan gula. Macam lesu sebenarnya boleh disebabkan oleh gula juga doktor? Ya, betul. Disebabkan oleh fructose juga. Ya. Okey, kalau kita nak bincang banyak lagi sebenarnya. Kita kena buat bahagian yang seterusnya pula. InsyaAllah. Baiklah, mungkin sikit tips lah daripada Diana tentang topik kita pada hari ini. Bagi saya maybe kita kena pentingkan kesihatan kita lah sebab badan kita ni kita nak guna lama orang kata dan kalau nak cakap pasal gula lebihkan kira manis dan senyuman insya-Allah. Yang selalu orang cakap kurangkan dalam kita punya makanan kalau boleh insya-Allah alhamdulillah hari ni dah dapat inspirasi pada doktor untuk sebab doktor pun boleh buat. Ya, kalau doktor boleh buat kita insya-Allah boleh buat juga. Yes, insya-Allah. 6 minggu saja. Jangan pandang gula langsung. Fighting. Gula itu racun dan makanan gajah doktor. Ya, makanan gajah betul. Makanan gajah. Baik, kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Saiful Zaman dan juga Diana kerana sudi bersama kami dalam rancangan Afiat Lifestyle. InsyaAllah pelbagai tips dan juga informasi yang telah kita kongsikan hari ini insyaAllah memberi manfaat kepada anda di luar sana dengan syarat anda mengamalkannya sebagaimana yang disarankan oleh doktor. Dan jangan lupa kuis Afiat Lifestyle sekiranya anda ingin menyertai, jangan lupa untuk ikuti laman FB atau blog di website yang tertera di kaca TV. Baiklah, sehingga kita jumpa lagi di lain siaran bersama dengan rancangan Afiat Lifestyle yang dibawakan khas oleh Olive House. Kita jumpa lagi insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Afiat Lifestyle itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Olive House. Sama-sama kita amalkan gaya hidup afiat.